أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, pada saat ini Allah Taala masih lagi memanjang usia kita. Masih lagi diberi kesempatan peluang untuk beramal. Untuk kita meneruskan lagi sakibaki kehidupan kita ini dengan amal-amal yang saleh, dengan ketaatan, dengan sama-sama kita meningkatkan keilmuan, keimanan, ketakwaan sebagai bekalan dan persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini ataupun bermula pada malam inilah insya-Allah kita akan membaca tafsir daripada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman untuk kita mentadabbur serta menhayati firman-firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat memahami apakah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kadang-kadang tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, kadang-kadang kita kurang terasa zuk ataupun rasa sedapnya beramal membaca Al-Quran. Salah satu sebabnya kerana kita tidak memahami ataupun tidak faham berkaitan dengan apakah maksud daripada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekiranya kita memahami dan kita boleh mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, nescaya di sanalah akan terhasilnya halawatul iman, kemanisan dalam iman, kemanisan di dalam beribadat, kemanisan di dalam kita membaca Al-Quran, setelah mana kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita memulakan dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah sebagaimana yang kita sedia maklum adalah surah yang pertama yang disusun di dalam Al-Quran. Maksudnya bukan surah yang pertama diturunkan. Surah yang pertama yang disusun di dalam kitab Al-Quran ini, dan suratul Fatihah termasuk di dalam suratul Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Kerana di dalam ilmu Al-Quran, di dalam ilmu ulumul Quran, di sana ada disebut surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah sebelum Nabi SAW berhijrah. Dan surah Makkiyah adalah surah yang lebih tertumpu kepada soal pembinaan akidah, soal kepercayaan kepada Allah Ta'ala dan juga kepada hari akhirat. Sebab itu kita akan melihat dalam surah-surah Makkiyah, semuanya surah-surah yang berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan pembinaan akidah, kepercayaan kepada Allah Ta'ala, kepercayaan kepada Rasul, kepada malaikat serta hari akhirat. Berbeza dengan surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinatul Munawwarah, iaitu selepas mana hijrah Nabi SAW. Dan surah Madaniyah adalah surah-surah yang berkait dengan hukum hakam berkenaan dengan syariat-syariat yang diturunkan kepada Nabi SAW selepas daripada hijrah. Dan suratul Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab. Suratul Fatihah ni dia ada banyak nama. Di antaranya disebut sebagai Ummul Kitab, iaitu ibu bagi sekalian kitab-kitab suci.
Maknanya Al-Quran adalah ibu bagi kitab-kitab yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan bila sebut ummul kitab, ibu bagi kitab-kitab, apabila turunnya Al-Quran, maka Al-Quran menasahkan, maksud menasahkan sini membatalkan kitab-kitab yang terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga suhuf-suhuf. Suhuf-suhuf ni adalah lembaran-lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul. Contohnya diberi kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi tuan-tuan, bila turunnya Al-Quran, Al-Quran ini membatalkan syariat-syariat umat-umat ataupun kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itu tuan-tuan, sekiranya ada orang yang mendakwa, contoh dia beramal dengan kitab Injil pada hari ini, dan andai kata dia beramal dengan Injil yang betul, tapi tuan-tuan nak cari Injil yang betul, yang asli tak ada dah. Hampir kata, boleh kita katakan hampir tidak ada. Kerana Injil, kitab Injil yang ada pada hari ini adalah kitab Injil yang telah diubah. Dan kalau tuan-tuan melihat, mengkaji kitab Injil yang ada hari ini ada sebanyak 7 versi. Injil yang paling glamour sekali, yang masyhur, Injil Barnabas. Ada lagi Injil Lukas, Injil Matthew, banyak lagi, dia ada 7. Dan setiap 7 Injil ini berbeza di antara satu sama lain. Verses yang pertama, iaitu ayat yang pertama, page yang pertama, surah yang pertama, berbeza di antara satu sama lain. Mana tuan-tuan, kalau kita pergi ke contoh, kita pergi ke pusat dia, Vatican City, surah yang pertama, verses yang pertama, ayat yang pertama berbeza dengan Injil yang berada di India sebagai contoh. Injil di India, ayat yang pertama, surah yang pertama berbeza dengan Injil yang berada di Barcelona sebagai contoh. Menunjukkan bahawa Injil yang ada ini adalah Injil yang telah diubah oleh rohbar, oleh padri-padri mereka. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran betapa benarnya kata Allah Ta'ala, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, iaitu Al-Quran, dan kami yang memeliharakan Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala pelihara Al-Quran semenjak daripada diturunkan kepada Nabi SAW sehinggalah sampai kepada kita hari ini. Dan kita melihat Al-Quran beradalah di mana-mana sekalipun tuan-tuan, semuanya sama. Ayat yang pertama, surah yang pertama. Surah yang pertama, suratul Fatihah. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi mana-mana tuan-tuan, inilah versi Al-Quran yang sama. Berbeza dengan versi kitab Injil tadi. Jadi disebut kitab Al-Quran ataupun suratul Fatihah sebagai ummul kitab. Nama dia sebagai ibu bagi sekalian kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Suratul Fatihah juga mempunyai nama yang lain, seperti Ummul Quran. Ibu bagi Al-Quran. Ibu bagi Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan disebut bahawa para ulama menyatakan bahawa di dalam 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, semua 30 juzuk Al-Quran itu semua intipati dan kandungannya berada di dalam suratul Fatihah. Maknanya tuan-tuan, banyak-banyak 114 surah tu semua perkara penting, perkara dasar, perkara utama, semuanya terkandung di dalam suratul Fatihah. Itu yang disebut sebagai Ummul Quran, iaitu ibu bagi Al-Quran. Dan para ulama menyatakan lagi bahawa keseluruhan intipati suratul Fatihah terkandung di dalam permulaan ayat, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh isi kandungan Bismillahirrahmanirrahim itu terkandung pada huruf ba yang berada pada permulaan Bismillah. Itu dia. Dan suratul Fatihah juga
mempunyai nama-nama yang lain. Di antaranya disebut juga sebagai Sab'ul Masani. Surah Fatihah disebut juga dengan gelaran nama dia Sab'ul Masani. Maksudnya apa? Iaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Maknanya surah Al-Fatihah, surah ni yang mempunyai 7 ayat diulang-ulang. Diulang-ulang kat mana tuan-tuan? Diulang-ulang di dalam bacaan sembahyang. Membaca suratul Fatihah menjadi salah satu rukun daripada sembahyang setiap rakaat yang wajib dibaca. Maknanya sebab itu disebut suratul Fatihah, nama dia Sab'ul Masani, iaitu 7 ayat yang diulang-ulang baca. Dan tuan-tuan, kita melihat bahawa di antara mukjizat Al-Quran ni tuan-tuan, satu mukjizat dia, walaupun diulang-ulang baca, ia sama sekali tidak pernah jemu dan tidak pernah puas kita membaca. Ada tak tuan-tuan di kalangan kita, kita kata tak Imam, hari ni tak payah baca surah Fatihah, baca surah lain pula lah. Puas tiap-tiap hari baca surah Fatihah. Boleh gitu tuan-tuan? Jawapannya tak boleh. Kita Allah Ta'ala beri mukjizat Al-Quran ni, semakin dibaca, semakin banyak terpancar ilmunya. Semakin banyak baca, semakin banyak pahala. Tidak adakan rasa jemu. Berbeza dengan bacaan-bacaan buku-buku, kitab-kitab yang lain. Ataupun kita baca lirik-lirik lagu sebagai contoh. Tuan-tuan, mungkin kita dengar lagu, satu bait lagu. Kalau kita dengar, lagu tu sedap. Lagu apa sekarang hot sedap yang main semua di corong-corong radio. Tuan-tuan, kita dengar lebih 20 kali bosan. Lebih 20 kali, boleh 10 kali tukarlah lagu lain pula lah. Lagu lain pula. Ataupun kita baca buku, baca surat khabar. Baca surat khabar hok sama, berita sama. Surat khabar hok seminggu yang lalu kita baca 10 kali. Jangan kata 10 kali tuan-tuan. Kita baca surat khabar sekali je. Sekali hari waktu dah baca dah. Menunjukkan bahawa bacaan yang lain, kalau kita baca cepat jemu dan cepat puas. Tetapi Al-Quran semakin dibaca, semakin terasa dekatnya hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Semakin baca, semakin rapat, seolah-olah macam kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mukjizat yang disebut berkenaan dengan Al-Quran. Dan bila sebut berkenaan dengan suratul Fatihah, selain daripada nama-nama yang banyak tadi kita sebut, di antaranya Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Masani, surah Al-Fatihah juga adalah termasuk di dalam surah-surah Ruqyah. Surah-surah Ruqyah dan surah-surah Syifa, iaitu di antara ayat-ayat Ruqyah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang-orang sakit, orang-orang sakit yang terlibat dengan rawatan Ruqyah, di antara bacaan Ruqyah yang wajib adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Dan disebut juga bahawa suratul Fatihah adalah di antara surah Ruqyah, surah Syifa, iaitu surah penyembuh. Sebab tu para ulama menyarankan kepada kita, kalau kita sakit, tuan-tuan, biasa masyarakat kita masyarakat kita biasanya akan minta orang-orang soleh ataupun tok-tok guru, ustaz tolong buat air tawar. Tolong buat air tawar. Kadang-kadang air tawar ni minta tolong buat air tawar untuk anak, untuk penerang hati, mudah belajar. Di antara juga air tawar sebagai air penyembuh, air syifa. Dan tuan-tuan, kita tengok dalam bacaan tersebut mesti di dalamnya terkandung suratul Fatihah. Menunjukkan surah Fatihah di antara ayat-ayat penyembuh yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antara dalilnya disebut di dalam hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan seorang sahabat
yang mereka pergi bermusafir ke suatu tempat, bermusafir ke negeri yang jauh, sehingga sampailah hampir pada waktu malam. Bila hampir sampai ke waktu malam, maka para sahabat ni jumpa satu kampung dan kemudian minta izin kepada ketua kampung, minta izin nak bermalam di kampung tersebut. Tetapi tuan-tuan, ketua kampung tersebut dakwi, dakwi izin. Menyebabkan para sahabat ini tidur di luar kampung lah. Maknanya tidak masuk dalam kampung tu. Dah moga tok ngulu dakwi. Padahal orang bermusafir tuan-tuan, minta tumpang bertidur saja semalam. Jadi bila ketua kampung tak beri ni tuan-tuan, ini kisah ini tersebut dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian para sahabat duduk di luar. Mana duduk di luar kampung lah. Tiba-tiba tuan-tuan, takdir Allah Ta'ala, ketua kampung tersebut disengat oleh binatang yang berbisa. Disengat oleh binatang yang berbisa. Ada riwayat menyatakan binatang melata, iaitu al-hasyarat. Al-hasyarat ni binatang bukan serangga, dia macam melata atas tanah. Ada menyatakan kala jengking. Ada katakan lipan. Begitulah. Maksudnya binatang berbisa. Jadi tuan-tuan, takdirnya binatang berbisa ni ketik kaki tok ketua tadi. Nampak? Mana ketik kaki tok ketua ni sakit lah. Jadi orang kampung pada masa tu cari siapa yang pandai berobat ni. Siapa yang pandai merawat. Siapa yang boleh beri penawar. Kemudian orang kampung tu ingat di luar sana adanya sahabat Nabi yang bermusafir. Lepas tu tuan-tuan, dia pun pergi tanya, ya akhil karim. Ya akhil karim, wahai saudaraku yang mulia. Tadi dia nak mari nepang tak beri. Nampak? Mari nepang tak beri, dia suruh duduk luar. Ni pula tanya, wahai saudaraku, ada tak di kalangan kamu yang pandai berobat? Pandai berobat. Jadi di kalangan sahabat tu kata, kita bolehlah sekadar-sekadar. Akhirnya tuan-tuan, dia pun jemput pergi. Bila sampai kat ketua kampung yang disengat binatang tadi, para sahabat hanya membaca suratul Fatihah. Dia baca surah Fatihah, kemudian dihembuskan pada tempat yang terkena pada gigitan binatang serangga berbisa tadi. Dengan takdir Allah Ta'ala, bahawa gigitan binatang berbisa tadi sembuh, menyebabkan tok ketua tadi kembali segar semula. Disebabkan jasa sahabat ini berjaya menyembuhkan penyakit tok ketua tadi, jadi orang kampung pun beri hadiah kepada sahabat ni 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Tanda hadiah lah, sebab boleh menyembuhkan penyakit ataupun sengatan binatang berbisa tadi. Jadi para sahabat ni tak tahu nak ambil ke tak kambing ni. Sebab apa? Sebab sahabat berpegang bahawa Al-Quran ini bukan untuk dijual beli. Maknanya bukan berbayar ni apa dak. Jadi sahabat pun sebut salah nak ambil ke tak ni. Kemudian dia ambil balik tuan-tuan, pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diceritakan kepada Rasulullah peristiwa yang mereka hadapi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketawa dan senyum. Rasulullah kata, ambil. Ambillah, bagi kamu hadiah untuk kamu. Sesungguhnya itu adalah mukjizat ataupun kurniaan yang Allah Ta'ala beri kepada kamu. Jadi sahabat tadi dia ambil kambing tu seekor lagi dia hadiah pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menyatakan 2 perkara. Yang pertama tuan-tuan, menunjukkan bahawa Al-Fatihah termasuk di dalam suratul Syifa, iaitu surah-surah penyembuh. Surah-surah penyembuh, penawar. Sebab itu tuan-tuan, macam saya sebut tadi, sebenarnya kita boleh buat air tawar kita sendiri. Biasa kalangan orang-orang kita suruh ustaz tolong buat air tawar.
Nah, tolong buat air tawar. Nah, sebenarnya kita boleh buat sendiri tuan-tuan. Nah, kalau kat rumah saya pun gitu kadang-kadang, ustaz tolong buat air tawar sikit. Nah, esok nak bedah ni, nak penjalanan pembedahan, tolong buat air tawar. Tuan, kita kata sebenarnya kita boleh buat sendiri. Iyalah, dari sudut kita tolong tu kita tolonglah. Nah, sebenarnya tuan-tuan, kalau suruh ustaz pun akan baca, akan meruqyahkan air tadi dengan ayat-ayat ruqyah juga. Nah, dengan ayat-ayat ruqyah ruqyah 10, ruqyah 14. Nah, ni kalau orang biasa merawat dia baca ayat ini. Dan termasuk ayat ruqyah itu suratul Fatihah. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita ni boleh buat air tawar sendiri. Nah, tuan-tuan ambil air tawar, kalau kita nak buat air tawar ambil. Nah, kemudian kita bacalah ayat-ayat ruqyah. Nah, baca ayat Quran buat sembahyang hajat, okey, baca ayat ruqyah. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya pergi ceramah mana-mana di masjid-masjid kuliah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan akan tengok saya banyak minum air. Betul tak? Tu ni pun habis dah separuh air. Tuan-tuan akan tengok saya akan banyak minum air. Memang saya banyak minum air. Bukan sahaja sebab dahaga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab air yang kat masjid ni tuan-tuan, contoh lebih-lebih lagi, air yang duduk kat sini, kat meja kuliah, kat Tok Imam, adalah air yang diruqyah tanpa sengaja tuan-tuan. Nampak? Dan tuan-tuan cuba bayangkan, setiap hari Tok Imam akan membaca semayang, baca Al-Quran, baca zikir. Lepas tu ustaz pula mari ngajar baca Al-Quran, tafsir Al-Quran, baca ayat-ayat Al-Quran, baca doa, baca hadis. Maka air ni tuan-tuan teruqyah tanpa sengaja. Sebab tu tuan-tuan, kalau saya pergi mana-mana, saya pergi kuliah mana, saya akan ambil air. Saya akan ambil air, saya tak akan tinggal. Walaupun tuan-tuan, salah satu sebab saya ambil, salah satu tak mubazir. Sebab kalau saya sudah minum tuan-tuan, ada lagi separuh, esok ustaz lain mari, dak nak bubuh botol ni kau, betul tak? Mesti bubuh ambil botol lain pula. Jadi salah satu saya ambil. Yang kedua, sebab apa saya ambil? Sebab air ni, air yang diruqyah tanpa sengaja. Air yang telah terdedah dengan ayat-ayat Al-Quran. Air yang telah terdedah dengan zikir-zikir, bacaan-bacaan yang baik. Ni tuan-tuan, kita boleh tengok dah dalam internet, dalam kajian terlalu banyak dah. Bahawa molekul-molekul air yang dibacakan padanya ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan zikir-zikir, ayat-ayat syifa, molekul-molekulnya adalah molekul yang baik. Tuan-tuan akan tengok molekul dia laksana macam molekul mutiara-mutiara, marjan-marjan yang berkilat indah. Berbeza dengan air-air yang terdedah dengan perkara-perkara yang buruk. Dengan nyanyian-nyanyian unsur-unsur maksiat, kata-kata cela, kata-kata mengumpat, kata-kata sumun, unsur air tersebut tidak cantik, tidak baik. Berbeza dengan ini. Nampak? Sebab itu kita kata hadis tadi termasuk di antara menjadi penanda dalil bahawa suratul Fatihah adalah di antara ayat-ayat ruqyah dan ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh yang boleh kita buat sendiri. Sebab tu tuan-tuan, saya nak khabar pada tuan-tuan, sebenarnya kita boleh buat day. Tuan-tuan, moleklah bila bangun sembahyang sunat di rumah tu, ambil air sebotol, ambil air cawan sejak. Kemudian kita bacalah. Paling-paling kurang pun tuan-tuan berzikir macam lepas kita sembahyang. Daripada astaghfirullah, sapa ke 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, paling kurang pas situ. Jadi dah. Kalau ingat lagi ayat ruqyah, baca ya. Ayat ruqyah yang 4 kul tu. Kemudian ayat kursi, amanar rasul. Law anna hazal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Banyak, dia ada 14. Dia sebut ruqyah 14. Baca. Menunjukkan bahawa di sini menjadi syifa penawar. Menjadi syifa penawar. Dan tuan-tuan, kita tengok sebab apa air? Sebab apa air? Tak guna molekul-molekul yang lain.
Sebab tuan-tuan, air ini mengambil 70% daripada komposisi badan kita. Nah, maksudnya tuan-tuan, hampir 70% lebih badan kita adalah air. Nah, sebab tu kita nak masuk dalam badan kita elemen-elemen yang baik. Nah, elemen-elemen yang baik 70% daripada badan kita pada air je. Nah, sebab tu tuan-tuan, ini kita nak sebut bahawa ruqyah, syifa. Nah, sebab tu tuan-tuan diajar kepada kita banyak. Nah, Nabi-Nabi SAW ajar kepada kita, nah, sebelum nak minum, selain daripada baca doa hok kita baca tu, banyak lagi yang boleh kita baca yang dia ajar. Di antaranya ayat pelindung. Nah, ayat pelindung, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ataupun bila kita pergi tempat yang jarang kita makan, jarang kita minum. Nah, tempat kita pernah singgah kedai tu, tapi kita singgah kedai tu, baca wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Nah, untuk kita berlindung daripada sihir-sihir, daripada saka-saka yang ada pada tempat tersebut. Nah, ini termasuk di kalangan ayat-ayat pelindung. Dan kalau kita tak ingat pun tuan-tuan, paling kurang suratul Fatihah. Nah, ini yang disebut kelebihan-kelebihan yang ada surah Fatihah lah. Dan kalau kita nak sebut kelebihan suratul Fatihah ni, ada banyak lagi lah. Nah, ada banyak lagi yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan suratul Fatihah. Cuma hak tu kita nak sebut hak paling mudah. Kita jangan berpisah ataupun kena ada sama suratul Fatihah. Sebab itu tuan-tuan, suratul Fatihah disebut sebagai surah pembuka. Al-Fatih, fataha yufatihu fathan, maksudnya buka. Maknanya nak mula-mula apa dengan suratul Fatihah. Kita nak buka majlis, nak buka suatu upacara, suratul Fatihah. Menunjukkan bahawa nak mengambil kelebihan yang ada di dalam suratul Fatihah. Seterusnya kita masuk pada ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah. Allah lafzul jalalah. Nah, Allah lafzul jalalah, iaitu satu lafaz yang agung, yang hanya tertentu untuk Allah Ta'ala sahaja. Tidak boleh untuk makhluk. Bila sebut Allah, Allah ni untuk Allah Ta'ala sahaja, tertentu untuk Allah. Nah, sebab ia lafzul jalalah, lafaz yang agung. Maknanya kalau letak Allah pada makhluk, maka hukum dia adalah haram. Maksudnya apa? Tak boleh letak nama anak kita Allah, tak boleh. Nah, kalau ada kena tukar. Tak boleh letak negeri Allah, tak boleh letak kampung nama Allah, tak boleh letak apa, jalan lorong nama Allah, tak boleh. Nah, Allah ni tertentu untuk Allah Ta'ala sahaja. Nah, orang lain tak boleh ambil nama Allah, sebab Allah adalah lafzul jalalah. Allah adalah kalimah yang paling fasih di atas muka bumi ini. Allah tuan-tuan asalnya bukan Allah. Nah, tapi jangan salah faham pula maksud saya. Allah, kalau kita eja dia, Allah alif lam lam ha. Nah, Allah ni tuan-tuan asalnya bukan Allah. Allah asal daripada perkataan al-ilah. Alif lam alif lam he. Ini asal dia, al-ilah. Tapi tuan-tuan, maksud al-ilah ni apa? Al-ilah maksudnya alif lam li ta'rif. Ilah maksudnya Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan yang dikenali. Itu maksudnya. Maksud Tuhan dikenali ni tuan-tuan, secara fitrah semua makhluk mengakui bahawa adanya satu kuasa yang besar, iaitu Tuhan. Nah, termasuk orang kafir. Ketika mana Allah Ta'ala tanya kepada orang kafir, Allah Ta'ala tanya, wallazi man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Nah, Allah Ta'ala tanya kepada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi?
maka dia menjawab Allah. Nah, menunjukkan bahawa Allah adalah Tuhan yang dikenali oleh sekalian makhluk. Maknanya makhluk secara fitrah pun dia tahu adanya kuasa yang besar, yang maha mentadbir, yang maha mengurus, iaitu Allah. Bahkan tuan-tuan, orang etis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, dia percaya ada kuasa yang besar. Contoh orang etis iaitu komunis. Nah, komunis ni tuan-tuan tak percaya pada Tuhan. Pengasas kepada komunis nama dia Karl Marx. Karl Marx ni tuan-tuan mengasaskan ideologi fahaman komunis. Tak percaya kepada Tuhan, tak percaya pada Tuhan. Tapi tuan-tuan, di akhir hayat dia, Karl Marx ni sakit. Karl Marx ni sakit, jatuh sakit. Bila sakit tuan-tuan, dia sebut, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God tu maksudnya Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Pengikut dia tanya, bos, bos, cip, tanya, bos, bukankah ajaran kita tak percaya pada Tuhan? Kenapa bos sebut juga, oh my God, oh my God? Dia kata apa? Tak tahan, sakit, tak tahan. Nampak? Menunjukkan bahawa di sini fitrah insani. Maknanya semula jadi manusia itu adanya sifat percaya kepada kuasa yang maha besar. Maka itu maksud al-ilah, iaitu Tuhan yang dikenali. Itu asal perkataan Allah. Cuma al-ilah ni tuan-tuan, dia kalam yang tidak fasih. Orang Arab ni tuan-tuan, dia kalau cakap dia kena fasih. Maksud fasih ni bukan laju. Fasih ni maksudnya lancar dan jelas. Nah, dia orang Arab tak ada cakap ya tak tak ada. Nah, dia cakap lancar, laju direct. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok orang Arab ni, jangan kata orang tua, jangan kata ustaz, jangan kata penceramah, budak-budak kecil. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Budak-budak kecil tuan-tuan, umur 5-6 tahun tuan-tuan, cakap macam ustaz dah. Nampak? Sebab dia cakap lancar. Maka tuan-tuan, disebabkan al-ilah, kalam yang tidak fasih, maka di dalam ilmu bahasa Arab yang disebut sebagai ilmu saraf. Ilmu saraf adalah ilmu untuk menentukan kedudukan huruf di dalam satu perkataan. Kalau ilmu nahwu, ilmu nahwu adalah ilmu untuk menentukan baris akhir suatu perkataan. Kalau orang belajar nahwu, penting sangat nak baca ni, nak baca perkataan bagi depan ke, bagi atas ke. Sebab bila bertukar satu baris, tukar makna. Walaupun satu perkataan yang sama. Contoh saya ambil apa? Saya ambil contoh al-bar. Bar, bir, bur. Bar baca bagi atas. Bir baca bagi bawah. Bur baca bagi depan. Baris saja tuan-tuan, maksud lain tu. Al-bar, kalau kita baca dengan bagi atas, bagi fathah, maksudnya daratan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Nampak? Ini disebut dalam surah Ar-Rum. Telah zahir kerosakan di daratan dan di lautan. Nampak? Al-bar kalau baca bari atas. Kalau kita baca al-bir, birri walidain. Birri walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa. Bir maksudnya buat baik, buat bakti. Tu baca, kalau baca ke bari bawah. Kalau baca dengan bari depan, bur ni maksudnya bijian, gandum. Bur. Sebab tu tuan-tuan, orang kita panggil bubur. Nampak? Bubur tu daripada perkataan bur. Bubur ni tuan-tuan, contoh bubur sura. Bubur sura kenapa ada dalam tu? Kalau kita buat bubur sura ni tuan-tuan, dalam tu semuanya biji-bijian. Kalau kita buat bubur sura, kita bubur beras, kita bubur jagung, kita bubur kacang. Kacang pula banyak jenis kacang lah. Banyak jenis kacang pula, kacang merah apa semua. Lepas tu kita bubur apa? Bubur ubi pula, ubi stella apa semua tau. Akhirnya jadilah kita panggil bubur. Tu bubur sura banyak campur. Sama dengan bubur lain. Bubur nasi, beras, bijian. Bubur jagung, biji yang. Bubur apa lagi tuan-tuan?
Bubur kacang. Nampak kacang hijau. Kacang hijau biji yang. Bubur apa? Bubur caca. Nampak? Bubur caca. Caca daripada gandum. Masuk. Itu masuk asal daripada hak yang kita sebut bubur tu. Daripada perkataan bur. Maksudnya biji yang. Nampak tak tuan? Ini ilmu nahwu. Kalau tukar baris, tukar masuk. Contoh kalau kita salah baca, tuan-tuan tak dia. Zaharal fasadu fil burri wal bahr. Kita salah baca baris depan. Maka tuan-tuan maksud ia lari parak lalu. Telah zahirlah kerosakan biji biang. Telah zahir kerosakan bubur dan di lautan. Kapan parak lagi maksudnya tu? Nampak? Itu ilmu nahwu. Adapun ilmu saraf. Ilmu saraf, ilmu untuk menentukan kedudukan huruf di dalam satu perkataan. Jadi disebabkan al-ilah itu tidak fasih, maka dibuang alif. Dibuang alif pada ilah, maka daripada alif lam he, maka buang alif daripada perkataan ilah tu, jadi tinggal alif lam he. Jadi Allah. Itu saya nak khabar maksud kata asal perkataan Allah. Jadi Allah bila tukar al-ilah kepada Allah, Allah menjadi perkataan yang paling fasih di atas muka bumi. Masuk perkataan paling fasih, paling mudah nak sebut Allah. Sebab tu tuan-tuan bila kita baca dalam sirah, ketika mana Sayyidina Bilal bin Rabah diseksa di padang pasir. Di padang pasir yang panah. Dan kemudian diletakkan batu besar di atas dada dia. Apa yang disebut oleh Sayyidina Bilal. Hal ni semua kita tahu. Kita baca sejarah, tak ada Sayyidina Bilal kata, aduh sakitnya. Tak ada sebut gitu. Hal tu panjang. Panjang sebut aduh panjang tu. Aduh sakit, tak ada sebut gitu. Sayyidina Bilal sebut ahad. Allah, ahad. Nampak? Menunjukkan bahawa itulah perkataan yang paling fasih sekali nak sebut. Sama juga kita macam sakit. Kita demam, kita sebut Allah. Nampak? Itu sakit. Tak sakit pun tuan-tuan. Contoh apa? Contohnya kita melata, barang jatuh Allah. Kita sebut Allah. Nampak? Menunjukkan bahawa Allah adalah perkataan yang paling fasih sekali di atas muka bumi ini. Itu disebut sebagai lafzul jalalah. Bismillah, dengan nama Allah. Allah lafzul jalalah. Ar-Rahman. Ar-Rahman iaitu Tuhan yang Maha Pemurah. Itu biasa kita tafsir. Tapi tuan-tuan kalau kita belajar bahasa Arab, Ar-Rahman maksudnya sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni menunjukkan satu sirah, satu sifat yang menunjukkan pelampauan. Maksudnya tuan-tuan kalau kita terjemah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, betul dah, boleh fahamlah. Tapi hak lebih tepat, Ar-Rahman maksudnya Tuhan yang sangat amat pemurah. Itu panggil sirah mubalaghah. Maksudnya apa? Menunjukkan pelampauan. Maksudnya pemurah Allah Ta'ala, pemurah bersungguh. Maknanya tuan-tuan, pemurah yang tidak terhad, yang tidak terbatas. Sebab tu Allah, kalau Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala beri kepada semua. Sebab itu tuan-tuan, dengan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala beri kepada semua makhluknya. Tak kira orang kafir, orang jahat, ahli maksiat, orang mencuri, orang yang lawang Allah Ta'ala beri makan belaka. Nampak? Kalau kita fikir secara logik lah tuan-tuan, sepatutnya orang kafir, orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, orang yang lawang Allah Ta'ala, sepatutnya Allah Ta'ala tak beri makan kepada dia. Tetapi dengan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala beri juga. Sebab apa? Sebab dalam hadis kursi menyebut, sekiranya dunia ini ada nilai di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebelah sayap nyamuk, nescaya aku tidak akan beri kepada orang kafir minum walaupun seteguk air. Nampak? Menunjukkan bahawa dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Mana tuan-tuan barang tak ada nilai, ambil saja. Begitu. Maka itu sifat Ar-Rahman
sirah mubararah Allah Ta'ala, pemurahnya Allah Ta'ala tidak terhad dan tidak terbatas. Sifat pemurah Allah Ta'ala ini, sifat pemurah Allah Ta'ala berbeza dengan sifat pemurah makhluk. Pemurah makhluk pun ada sifat pemurah, tapi sifat pemurah makhluk terhad dan terbatas. Maknanya apa? Selagi dia ada, pemurahlah dia. Kalau dia tak ada dah, maka hilang sifat pemurah dia. Contohnya tuan-tuan, saya ada piti 100 riyal. Setiap orang jemaah mari, saya beri RM1 seorang. Cukup 100 orang. Tiba-tiba tuan-tuan ada lagi jemaah lain mari. Jemaah lain mari, dia kata, "Ustaz, saya nak buat piti." Saya kata, "Saya tak ada piti dah. RM100 tulis je." Maka tuan-tuan, setakat itulah pemurah saya. Nampak? Setakat itulah. Tapi Allah Ta'ala, pemurah Allah Ta'ala tidak terhad dan tidak terbatas. Bagaimana Allah Ta'ala memberi rezeki kepada kita. Semenjak daripada kita lahir, sehinggalah bukan semenjak daripada kita lahir, semenjak kita ditiupkan roh, sehinggalah kita mati, kembali bertemu ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim sama juga, iaitu Tuhan yang Maha Pengasihani. Tadi tuan-tuan, sifat Ar-Rahman, pemurah Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahim sama juga sirah membalarah, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sangat-sangat amat kasih penyayang, tetapi khusus kepada orang-orang yang beriman. Maknanya tuan-tuan, sifat kasih sayang Allah Ta'ala hanya kepada orang beriman saja. Nampak? Kepada orang beriman saja. Orang kafir sama sekali dia buat baik setara mana pun, tidak akan mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat ini sifat khusus. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh menyangka, sekiranya Allah Ta'ala beri kepada seseorang itu, contohnya dia kaya, rumah besar, kereta besar, rezeki banyak, tapi dia tidak beriman tuan-tuan, tidak taat kepada Allah Ta'ala. Kekayaan yang dia ada, rumah besar, kereta besar, itu bukan tanda Allah Ta'ala sayang kepada dia. Tanda Allah Ta'ala sayang kepada seseorang hamba itu, iaitu Allah Ta'ala akan mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk beramal soleh. Tuan-tuan, ni tuan-tuan yang dapat mari ke masjid, tuan-tuan yang dapat mari solat berjemaah, tuan-tuan yang dapat mari hadir kuliah, sebenarnya itulah tanda bahawa Tuhan Allah Ta'ala sayang kepada tuan-tuan. Maknanya Allah Ta'ala pilih kita. Allah Ta'ala pilih kita pada nikmat-nikmat yang halus. Kalau tadi Ar-Rahman, nikmat-nikmat kasar, nikmat-nikmat hak nampak. Nikmat apa? Makan, minum, rumah, kereta, tempat tinggal, kerja, jawatan, pangkat tinggi. Hak tu nikmat kasar. Itu Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, nikmat yang halus. Nikmat yang halus ni apa tuan-tuan? Apa dia nikmat halus? Nikmat kita dapat buat taat. Nikmat boleh mari masjid. Tuan-tuan, mari masjid ni nikmat. Kita boleh buat ketaatan, boleh mari memayang, boleh buat ketaatan, boleh mari dengar, boleh mari belajar. Nikmat dapat berjemaah, nikmat dapat melakukan ketaatan, nikmat boleh baca Al-Quran, nikmat boleh zikir, nikmat boleh buat ibadat sunat. Ini disebut nikmat-nikmat yang halus, yang mana hanya diberikan kepada orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, yang disebut sebagai Ar-Rahim. Itu dia tuan-tuan. Baru Bismillahirrahmanirrahim tu. Nampak? Dan Bismillahirrahmanirrahim ni ada lagi huraian dia. Bismillahirrahmanirrahim ni kita kata sunat untuk dibacakan pada setiap pekerjaan. Menapa mula-mula kena Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kerana Nabi SAW bersabda, kullu mri'in zibalin la yabda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Maksudnya siapa yang mulakan satu pekerjaan, dia tidak mula dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesungguhnya telah terpotong baginya. Maksud terpotong itu apa? Terpotong keberkatan. Maksudnya pada setiap perkara yang ma'ruf dan harus,
semua kena disunatkan mula dengan bismillah. Nah, kita nak pakai baju bismillah, pakai seluar bismillah, nak makan bismillah, nak pakai selipar bismillah, naik kereta bismillah, semua kena bismillah. Kecuali pada 5 tempat. 5 tempat ni tuan-tuan tak boleh baca bismillah. Kalau kita baca juga bismillah pada 5 perkara ini, saat kita nak mulakan 5 perkara ni tuan-tuan, kadang-kadang hukum dia boleh jadi haram dan berdosa. Nah, hak lain semua kena mula bismillah. Nah, kecuali 5 perkara. 5 perkara ini insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Nah, biar we suspend baru baru minggu depan berasa nak mari dah. Ke mana kalau kabul lalu minggu depan nak hari dah. Jadi saya tinggalkan. Nah, insya-Allah ada kesempatan masa panjang umur, kita akan sebut kat mana tak boleh sebut bismillah pada 5 perkara. Nah, hak lain sunat belaka bismillah. Nah, kecuali tak boleh pada 5 perkara ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu ma sami'tum aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa najjina minaz zulumati ila nur وجعلنا الفاحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.